ก็จะบอกให้รู้ใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนนะอยู่ I to miss you ก็ใจมันรักแต่คุณจะให้ฉันทำยังไงรักก็คงไม่คุ้มนะก็จะบอกให้รู้ใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนนะอยู่ I to miss you ก็ใจมันรักแต่คุณจะให้ฉันทำยังไงรักก็คงไม่คุ้มนะฉันไม่ได้ตั้งใจเธอมายืนหลอกฉันมันคนใจง่ายแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทางออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลายมองเธอสักกี่ครั้งก็ยังน่ารักนั้นเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำkita tengok diaก็ใจมันว่างอยากจะเข้าไปกอดเธอไม่ต้องการแค่ขอเบอร์ไม่อยากเป็นแค่ที่สองหรือว่าเป็นตัวสำรองฉันไม่อยากที่เธอร้องโอ้โอ้โอ้ I love you my boy ความน่ารักของคุณมันทำให้ผมไม่รู้ว่าใจทั้งใจมีแค่คุณไม่เที่ยวไม่หนีไปไหนฉันสัญญาแค่คุณจะให้ฉันทำเช่นไรผมพร้อมจะให้เพียงแค่เธอฉันยังแค่ต้องการให้เธอนั้นยิ้มใจอ่อนถ้าเธอต้องการอะไรก็ให้เธอพูดได้ตลอด Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sehat Cik Nazif? Waalaikumsalam. Sihat. Biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Abdul Hakim. Ni kami punya group mate. Nama saya Nur Syaira. Dan kita ada lagi 2 orang silakan takbir. Okay, tujuan kami datang ke sini adalah untuk mempersiapkan kami punya segmen dalam subjek interview. Jadi tujuan kami datang kat sini untuk kami interview syarikat Encik lah. Okay, seterusnya kita mulakan dengan soalan pertama daripada kawan saya. Saya mulakan dengan soalan pertama. Nama Encik, umur dan asal-usul Encik? Nama saya adalah Muhammad Azif. Sekarang saya berumur 27 tahun. Saya berasal dari Kelantan, iaitu Pasir Tunggu. Teruskan dengan soalan seterusnya. Baik. Daripada adik-beradik Encik, ada berapa orang? Ada berapa orang dan anak berapa? Saya anak kedua daripada 8 adik-beradik. Untuk soalan seterusnya, boleh kami tahu tak apa nama syarikat Encik dan nama kedai? Nama syarikat saya adalah Taskin Coffee International Pilihan Berhad. Dan bagi semua cawangan sekarang yang saya telah buka dinamakan dengan sama, iaitu Taskin Coffee, dan disambung dengan nama daerah di mana kita dibuka. Jadi, okey, untuk soalan yang seterusnya, macam kami ternanti-nanti, apakah maksud Neskin Coffee itu sendiri? Soalan ini sering menjadi soalan yang sering ditanya oleh pelanggan luar. Nama Naskin terbina N di depan bermaksud dimulai dengan nama saya sendiri iaitu Nazif, dan Kin di belakang bersama dengan nama anak saya iaitu Akid. Kalau latar belakang syarikat Encik? Bagi latar belakang syarikat kami, cawangan yang mana Encik menemukan saya sekarang adalah cawangan kedua. Dan buat masa sekarang, bilangan keseluruhan cawangan kami ada 13 dan dibuka di 4 negeri berbeza, iaitu Terengganu, Pahang, Selangor dan Kelantan. Dan cawangan terbanyak adalah di Kelantan sendirilah. Kalau macam sekarang, semua berjalan dengan lancar, berjalan dia sekarang. Alhamdulillah, setakat ini semua cawangan kami dibuka dengan baik dan tiada masalah dari segi opening maupun closing. Semuanya berjalan dengan lancar. Boleh saya tahu tempoh perniagaan apa sepanjang perniagaan yang untuk daerah apa Tanah Merah
tempoh dibuka cawangan ini mungkin akan mengejutkan anda semua, iaitu cawangan ini baru dibuka tidak lebih daripada 2 tahun. Dan seperti yang anda boleh tahu, dalam masa 2 tahun ini saya telah berjaya membuka 13 cawangan di setiap 4 negeri berbeza. Jadi tak salah kita cari orang yang tepat untuk kita interview. Sedap. Okey, baik. Jadi untuk soalan seterusnya, boleh kami tahu siapakah sasaran pelanggan bagi Nescafe dan berapa ramai orang pekerja yang untuk satu outlet lah, berapa orang pekerja yang perlu diambil perankan? Biasanya bagi outlet yang mempunyai satu tingkat, kami akan mengambil 10 ke 15 pekerja. Namun bagi setengah outlet seperti di Sungai Besi yang mempunyai 3 tingkat, di Pasir Mas mempunyai 2 tingkat, kami memerlukan lebih daripada 13 orang pekerja lah untuk running di punya operation, agar semua pelanggan dapat servis yang okey dan tidak akan berlaku sebarang ketidakpuas hatian atau sebarang masalah. Dan bagi soalan kedua, iaitu sasaran pelanggan adalah kami sebagai usahawan. Bagi masa ini kami menyasarkan golongan anak muda, remaja khususnya, kerana mereka lebih berminat dengan industri makanan sebegini berbanding dengan masyarakat yang berusia, kerana mungkin rasa ataupun taste masyarakat sekarang berbeza, lebih lagi kepada orang tua yang mungkin tidak masuk dengan makanan barat sebegini. Jadi itu anak muda mungkin lebih mudah tertarik dengan apa yang kami mempromosikan dari sisi outlet kami. Tadi Cik Nazif ada cakap satu outlet ada 10 pekerja. Jadi macam mana Encik boleh managekan dan menjaga pekerja Encik, macam atau dari segi sosok, dari speaker, gaji? Disebabkan operation outlet kami adalah bermula pada 7.30 pagi hingga 10 malam. Jadi menjadi kewajipan bagi saya meletakkan jadual yang seimbang kepada para pekerja. Sebab itu akan ada pekerja yang masuk pada waktu pagi, dan disebabkan masuk pagi dan jam bekerja bagi setiap orang adalah berhad, iaitu 9 jam. Kami akan menggantikan shift yang pagi itu pada yang petang, dan sentiasa menyusun jadual mereka setiap minggu berbeza. Jadi tidak adalah isu yang keluar seperti pekerja ini bosan bekerja pada waktu yang sama, dan perkara ini juga dapat menjamin kegembiraan dan keselesaan pekerja. Bagi segi kebajikan pula, ia juga adalah tanggungjawab besar bagi saya sebagai pengurus perniagaan ini. Setiap pekerja akan mendapat gaji basic yang terkini, iaitu 1,500, dan termasuk dengan alat-alat yang lain. Manakala bagi kesihatan pula, kami menyediakan panel kami sendiri, iaitu klinik premier, dan setiap rawatan yang para pekerja dapat di sana adalah ditanggung sepenuhnya oleh kami. Manakala untuk isu gaji seperti KWSP, SOSO, FPF, semuanya kami adakan bagi mereka. Jadi dengan ini kami mengharap para pekerja dapat bekerja di sini untuk tempoh yang lama dan sentiasa bersemangat pada setiap hari mereka bekerja. Macam Cik Nazif cakap ni, setiap pekerja akan dapat allowance sampingan. Boleh saya tahu allowance sampingan yang Cik Nazif sediakan kepada semua pekerja ni? Boleh. Company kami mempunyai kelainan bagi company yang lain, iaitu allowance kami terdapat 3 allowance. Allowance makan kami sediakan sebanyak 200. Allowance on time ataupun datang awal diberikan juga kepada para pekerja, serta allowance pengajian Al-Quran juga diberikan kepada mereka yang rajin dan mengikuti sikul ataupun jadual-jadual yang diberikan oleh mereka. Kalau betul lah apa yang dikatakan oleh Cik Nazif, jadi saya pun teruja gitu menjadi salah seorang pekerja Cik Nazif. Seandainya kamu lebih teruja, saya lebih berpuas hati untuk mengambil para anak muda luar untuk join company kami. Dan sekarang ada cawangan baru yang ingin dibuka di Selangor,
Jadi lagi banyak kekosongan yang perlu anak muda isi tempat ini. Itu kita boleh bimbang buat topik lah. Okey, untuk sekarang kita teruskan dengan soalan seterusnya. Apa specialize-nya Nestle Coffee? Untuk spesialis di kedai kami adalah kami menyediakan kopi yang fresh dibuat di sini, serta terdapat juga makanan berat seperti western. Namun makanan Melayu dulu kami sajikan di sini seperti nasi. Dan bagi mereka yang tidak ingin kepada makanan yang berat, kami juga ada pilihan lain seperti dessert, seperti kek, roti dan sebagainya yang kami sendiri buat di sini. Jadi kami tahu jenis kopi yang orang yang favourite sebenarnya. Antara top seller di kedai kami adalah mocha, iaitu kopi yang dicampur dengan coklat sauce, macchiato, cappuccino, biscoff dan sebagainya. Dan bagi kopi kami terdapat 3 jenis, iaitu panas, ice dan frap, iaitu blend. Dan sudah pasti kami menjadikan harga yang marhain untuk para pelanggan. Okey, soalan seterusnya, Cik Nazif. Apa faktor yang terciptanya perniagaan Nestle Coffee? Benda ni saya sudah melihat dari dulu, yang mana khususnya di negeri inilah, Kelantan, industri kopi ini tidak dimulakan. Tiada orang yang mulakan, dan oleh sebab itu anak muda tidak melihat kepada industri ini. Sedangkan bagi negeri luar, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, mereka sudah jauh terdekat hadapan bagi industri ini dan semakin berkembang. Oleh sebab itu saya mengambil inisiatif berani mendirikan perniagaan ini bagi mengembangkan minat saya yang sudah lama dalam bidang perniagaan. Dari itu saya terus mengambil keputusan untuk mendirikan perniagaan kopi yang tersendiri bagi saya dirikan di negeri kelahiran saya. Okey, dengan jawapan Cik Aziz tadi, tapi persoalan timbul jadi saya, kenapa kopi? Bagi saya memilih kopi berbanding makanan yang lain untuk dimulakan adalah kerana di Kelantan ini lambakan kedai tom yum dan makanan sebegitu sudah menjadi kebiasaan. Dan saya memikirkan perkara ini akan menjadi satu kelainan untuk ditawarkan kepada masyarakat luar. Dan akhirnya perkara ini menjadi betul dan menjadi kejayaan bagi saya untuk perkasa perniagaan kopi di negeri Kelantan berbanding makanan lain. Tapi saya tidak katakan bahawa makanan lain ini tidaklah sehebat berbanding kopi. Tidak. Namun sebagai memberi kelainan kepada masyarakat luar untuk merasai perkara yang berbeza. Apa yang saya lihat sejak tahun yang akan datang ni, lebih banyak kedai kopi yang terbuka kat setiap showroom tempat. Memandangkan kita punya anak-anak muda itu jadi minat untuk tempat-tempat yang hipster, kopi seperti ini. Jadi nak kata mungkin masa akan datang lebih banyak persaingan kopi-kopi dekat Kelantan atau tidak? Persaingan dalam perniagaan adalah sesuatu yang tidak pelik, dan perkara itu adalah menjadi satu kita panggil sebagai persaingan yang sehat. Dan saya tidak boleh memberi perkara yang buruk atau memberi pandangan buruk kepada para peniaga lain, dan tidak menjadi, dan perkara itu adalah salah bagi saya untuk menutup periuk ataupun rezeki mereka sendiri. Okey, soalan seterusnya, apa cabaran Encik dalam perniagaan Nestle Coffee? Bagi saya, untuk saya jalankan perniagaan ini, antara cabaran yang paling utama atau cabaran yang terbesar adalah macam mana saya nak buat pelanggan kenal produk saya ataupun untuk mengetahui perniagaan saya ini lah. Dan selain itu, seandainya mereka kenal, bagaimana saya ingin menarik minat mereka untuk merasai dan menikmati servis yang kami tawarkan. Ya, daripada Cik cakap tadi,
macam mana pelanggan kenal dengan outlet ataupun kedai Encik, apakah cara marketing Encik yang digunakan untuk naikkan? Untuk pelanggan mengenal perniagaan kami, saya menggunakan marketing dan saya sangat mengambil risiko untuk menggunakan marketing yang sangat besar, antaranya sama ada fizikal maupun dalam media sosial. Secara fizikal, saya mengambil ataupun menggunakan modal yang besar untuk menggunakan marketing secara berpapan tanda dan meletakkan di tempat-tempat yang menjadi tujuan orang ramai, seperti di highway, flyover dan sebagainya. Dan saya mengambil kaedah ini setelah melihat apa yang company-company besar iaitu F&B yang lain telah lakukan seperti McDonald, KFC dan sebagainya. Dan saya tidak nafikan bahawa marketing ini menjadi dan ada tidak menjadi, kerana media sosial ini terdapat banyak persaingan dan banyak cabaran yang perlu anda lakukan bagi menjadikan marketing saya ini. Dan antara cabaran yang lain untuk saya lawan dan tepuhi adalah untuk memastikan servis kami adalah sentiasa selesa kepada para customer. Jadi oleh sebab itu saya turut menjalankan ataupun menggunakan modal besar bagi menjaga kesihatan customer semasa mendapatkan servis di kedai kami. Ada salah satu lagi cabaran yang saya fikir, kenapa Encik Nazim pilih kopi? Saya sejujurnya saya mengambil kopi kerana di negeri Kelantan ini dan negeri-negeri lain, makanan biasa seperti nasi dan utamanya adalah tom yum telah menjadi kebiasaan, dan mungkin masyarakat telah bosan dengan industri begini. Oleh itu saya berani mengambil produk kopi untuk mencetus satu kelainan kepada para customer pelanggan untuk menikmati suatu makanan yang lebih eksklusif dan lebih selesa dan sedap bagi mereka. Ya, jadi kita akhir soalan kita ni. Jadi soalan yang seterusnya adalah silakan. Seterusnya adalah matlamat perniagaan Encik dalam masa yang akan datang. Bagaimana? Matlamat saya untuk masa akan datang disebabkan saya adalah berasal daripada keluarga yang semua telah join kepada dalam bidang usahawanan ini. Jadi saya turut ingin menjadi satu usahawan dalam keluarga saya dengan lebih berjaya untuk mengikuti jejak langkah para ibu saya. Oleh sebab itu, untuk masa depan ini saya mencantumkan cawangan kami dapat dibuka di seluruh negara Malaysia, Semenanjung maupun Sabah Sarawak, dan dapat mengeluarkan produk kami sendiri untuk diimport ke pasaran luar. Seperti anda dapat lihat, Starbucks telah berjaya menembusi pasaran global, dan itu adalah target utama kami untuk membuat satu produk tersendiri yang dapat menembusi dan menjadi demand kepada masyarakat Melbourne. Jadi Soalan terakhir. yang kedua tadi, Terakhir. apakah motivasi Encik Nazim untuk terus berada dalam pasaran Indonesia sekarang? Bagi saya, apa yang menjadi dorongan pada saya untuk terus kuat dalam industri ini adalah perniagaan adalah satu industri yang anda perlu berani mencuba, dan kita tidak boleh menolak satu kejatuhan, dan seandainya perkara itu terjadi atau kita hadapi, kita perlulah bangkit dan terus mencuba dengan apa cara sekalipun agar setiap perniagaan yang kita lakukan sekarang ini dapat berjaya walaupun secara perlahan, tetapi tetap ada perubahan itu. So di sini kita boleh mulakan perniagaan dengan perlahan-lahan, dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan berjaya. Betul. Okey, soalan yang terakhir. Apa nasihat Encik Nazim untuk mereka yang baru untuk
saya tidak menganggap diri saya ini sebagai ikon dalam perniagaan bagi masyarakat ataupun di sekitar tempat tinggal saya. Jadi sejujurnya saya memberi nasihat kepada anak muda, khususnya bidang perniagaan ini adalah satu industri yang tidaklah susah mana. Jadi anak muda perlu mencari angle ataupun sisi pandang yang lain, kerana perniagaan industri lain seperti engineering ataupun sebagainya tidak menjanjikan kehidupan yang ataupun kejayaan yang hebat. Perniagaan juga adalah satu industri yang sangat tinggi dan boleh berjaya seandainya anda mempunyai cara dan gaya tersendiri. Oleh itu, apa yang penting adalah anak muda haruslah berani mencuba, kerana itu adalah langkah pertama bagi anda untuk mendapat satu kejayaan. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat daripada interview kita hari ini, setiap manusia tu dia ada cara yang tersendiri. Ya, betul. Dia ada langkah-langkah tersendiri dan rezeki yang tersendiri. Kadang-kadang kita kena mulakan sendiri, kita kena mencuba sendiri untuk kita keluar daripada zon selesa kita. Semangat itu datang dari dalam diri kita sendiri. Okey, terima kasih Encik Nazif untuk kerana meluangkan masa bersama kami. Jadi setakat itu saja kita punya interview. Diharapkan pada masa akan datang syarikat ataupun perniagaan Encik Nazif ini lebih berkembang maju. Semoga lebih sukses pada masa akan datang. InsyaAllah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.